Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama di dalam episod baru ya, episod baru TikTok Moms Coffee Talk. Bersama saya hari ini kita ada tetamu istimewa, Puan Zarina Abdul Rahman. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Mami apa khabar? Alhamdulillah. Okey, dan anaknya yang comel sangat ni, kita ada Muhammad Anas Saladin. Apa khabar Anas? Khabar baik. Anas dah sarapan? Dah. Dah. Okey, Anas pagi tadi sarapan apa? Sarapan roti dengan telur. Lagi? Roti dengan telur. Tengah hari, makan tengah hari nak makan apa? Tak tahu lah nak makan apa. Tak tahu nak makan tahu. apa. Okey, Anas tengah cuti sekolah kan? Tak dengar? Tak dengar. Anas tengah cuti sekolah kan sekarang? Tengah cuti sekolah berapa lama? Seminggu? Okey. Okey, untuk tajuk hari ni ya, puan-puan penonton semua, anak-anak, ibu-ibu, ayah yang menonton TikTok Moms Coffee Talk hari ni, kita akan bercerita tentang puasa dengan tajuk Umi Anas nak puasa. Okey, sebelum kita bersembang lebih lanjut lagi dan berkongsi pengalaman Anas berpuasa, pengalaman Puan Zarina memotivasi Anas untuk berpuasa, kita mulakan dulu sesi hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ni Umi Anas nak puasa. Okey, sebelum kita sembang lebih lanjut lagi, boleh kita berkenalan dulu. Kita berkenalan dengan Anas, kita berkenalan dengan Umi Anas, Puan Zarina. Persilakan Umi Anas dulu. Ceritakan sedikit latar belakang. Okey, saya Zarina Abdul Rahman, mengajar di SMK Jalan Kebun. Okey, dah 22 tahun lah pengalaman mengajar. Asal Terengganu tetapi sekarang menetap di Shah Alam, Kelang. Anak ada 5 orang. Itu anak ada 5 orang. Anas ni yang bongsu ke Puan? Anas yang bongsu. Ya, Anas yang bongsu. 5 lelaki, 4 lelaki, dia seorang je perempuan, dia yang bongsu. Okey. Dan kalau sejarah Anas, dia ada thalassemia intermediate lah dengan abang dia. Oh, Anas ni ada thalassemia. Ya. Ya. Yang monthly transfusi darah. Maknanya tiap-tiap bulan akan ada transfusi darah lah. Ya. Tiap-tiap bulan kena pergi ke hospital. Macam mana Anas Tengku Ampun Rahimah Kelang? Hospital Tengku Ampun Rahimah ya, tiap-tiap bulan mendapatkan rawatan di sana. Sejak kecil ke Puan Zarina? Dia sejak kecil, dari umur dia dari baby kita dah umur setahun dah tahu dia ada thalassemia. Kemudian umur 2 tahun start transfusi darah lah. Setiap macam kalau dulu 4 bulan sekali, tapi sejak umur 6 tahun dah monthly lah sebab dia makin besar kan. Jadi setiap bulan lah dia transfusi darah. Allahu Akbar. Anas nampak walaupun kita nampak macam cergas kan budaknya kan, macam sihat, tapi rupanya ada di sebalik itu ada ya ujian, cabaran ya untuk Anas. Anas, boleh Anas perkenalkan diri sikit, umur Anas berapa tahun, Anas sekolah kat mana, Anas suka buat apa, Anas suka makan apa, boleh Anas? Silakan Anas. Boleh. Nama saya Muhammad Anas bin Saladin.
Umur saya 9 tahun, saya sekolah dekat Kota Kemuning. Saya suka makan nasi. Nasi apa? Nasi lauk apa? Ayam masak merah. Nasi ayam masak merah. Nasi ayam masak merah. Mami pun suka ayam masak merah. Sedap kan? Sedap. Sedap. Umi yang masak sedap ke? Umi masak ayam masak merah sedap? Sedap. Okey. Ana suka makan nasi dengan ayam masak merah. Waktu lapang Ana suka buat apa? Main basikal ke. Main basikal? Naik basikal. Ana suka main game juga ke? Suka. Suka. Umi bagi main game hari-hari? Kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya. Anas kena belajar kan? Anas sekolah pagi ke sekolah petang? Dua-dua. Oh, dua-dua. Oh, yelah. Pagi sekolah kebangsaan. Pagi sekolah agama, petang kebangsaan. Oh, pagi sekolah agama, petang sekolah kebangsaan. Anas suka pelajaran apa? Anas suka subjek apa di sekolah? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam, Masya Allah. Anas belajar bahasa Arab juga kan di sekolah agama? Belajar. Belajar. Anas suka belajar bahasa Arab? Tak suka mana. Tak suka sangat ya. Okey. Anas suka pendidikan Islam. Anas suka mengaji? Kadang-kadang mengaji malam. Malam-malam mengaji. Umi ajar? Ataupun abah. Oh, ataupun abah. Okey. Anas tahu kan kita kejap lagi dah nak puasa ni. Tahu. Tahu. Lagi berapa hari kita nak puasa? Sebulan kot. Sebulan? Tak sampai sebulan. Lagi beberapa hari je lagi. 12 hari 12 hari tak Umi? Lebih kurang 20 hari. Tak sampai 2 minggu. Tak sampai 2 minggu. Dia last nak puasa dah. 15 Syakban Isnin lagi tu. Jadi 12 hari, 13 hari kan. Umi cerita dengan Mami, Anas kecil-kecil dah puasa. Dah pandai, dah belajar puasa. Kan? Anas minta dengan Umi, Anas nak puasa. Umi, Anas nak puasa. Anas tahu tak kenapa kita kena puasa? Apa itu puasa? Puasa tu apa? Menahan dahaga dengan lapar. Menahan diri daripada dahaga dan lapar. Masa Anas mula-mula puasa, Anas ingat tak? Umur berapa Anas mula-mula puasa? 6 tahun. 6 tahun. Anas tahan tak? Tahan tak dahaga? Tahan tak lapar? Tahan. Tahan. Kalau Anas lapar, Anas buat apa masa tu? Tidur. Tidur je. Kadang-kadang Lagi kalau lapar, kalau dahaga, alamak macam mana nak minum sangat ni, nak makan macam mana ni? Anas buat apa? Tahan je lah. Tahan Duduk aja atas lah. kerusi tengok cerita. Duduk atas kerusi. Okey. Puan Zarina, macam mana Puan Zarina memotivasi Anas ya? Macam mana Puan Zarina beri kefahaman kepada Anas tentang apa itu puasa, kenapa kena puasa? Okey, Alhamdulillah. Sebab Anas ni anak bongsu, jadi abang-abang ni dekat dengan dia. Macam yang atas pada dia pun baru darjah 5, lepas tu yang ikatan 1. Jadi dia kebanyakan motivasi yang pertama dia dapat daripada abang lah. Sebab dia tengok abang puasa. Kemudian biasalah kadang kita ni anak kan dia nak imbuhan yang nampak. Walaupun sebenarnya bahasa kalau pahala, kadang kita akan cakap dapat pahala tapi dia tak nampak pahala tu apa kan. Jadi memang terpaksa jugalah, memang janji. Tapi saya tak janji dengan duit puasa sehari dapat RM5 ke tak. Saya cuma janji ganjaran kalau anda puasa, anda boleh minta apa anda nak makan. Masa buka puasa tu kan rasa seronok, anda nak makan apa? Semua Umi boleh beli, kita pergi bazar Ramadan. Masya Allah. Tapi ganjaran kalau macam tahun lepas tak ada bazar Ramadan kan?
Jadi macam mana Umi buat? Nak bagi ganjaran ke Anas tu? Tahun lepas memang selagi pun kita kat rumah kan MCO tu. Jadi kalau dia minta, kita akan kena masak apa dia nak. Dalangnya Dana nak rasa nak makan apa. Nanti tulislah kadang sebab dia dah pandai Google nak makan apa. Dia akan Google. Nak apa yang dia tengok, dia suka tengok apa rancangan masakan apa yang ada yang kan biasa kan yang orang-orang muda masak tu. Jadi kalau dia tengok nak. Jadi dia minta Anas ni. Yang western, dia suka western. Daripada kecil lagi dia memang suka western. Oh, dia suka western food. Ya. Jadi kita buat ikut yang dia nak. Lepas tu macam abang dia akan Google lah macam mana keadaan orang Palestin ke orang Syria yang tak dapat makan tu, yang celup kotak tu. Celup kotak, makan cicak dengan air. Abang-abang dia lah kebanyakan motivasi ni. Kalau anak bongsu dia dapat daripada abang dengan abang-abang dia, kakak dia. Macam tu. Contoh kan melalui teladan adik-beradik yang lain ya. Ya, alhamdulillah. Itulah, Masya Allah. Jadi kat sini Umi pun kena pandailah memasak sebab macam-macam permintaan Anas ni kan. Umi kena sama-sama belajar memasak ni. Ya, betul. Sekarang ni nak masak memang search je resepi. Sekarang semua ada kan, zaman teknologi ni semua ada. Apa nak pun boleh. Anas selalu minta Umi masak apa Anas? Bila nak buka puasa? Semalam masak apa? Bergedil. Semalam bergedil. Lepas tu nanti bulan puasa nanti macam ni Mami Syahdan kat Anas kan. Puasa 30 hari kan. Jadi Anas tulis siap-siap menu apa Umi nak masak. Kan? Jadi nanti Umi dah hari pertama puasa ini Anas nak makan. Yang kedua ini Anas nak kan. Betul, lagi senang. Kadang kita ni minta tolong anak fikirkan resepi. Lagi senang kita. Kalau tak kita nak fikir resepi, nak cari apa kan. Betul-betul. 30 hari tu dah cukup untuk 30 resepi. Terima kasih Mami, betul. Itulah. Itu macam anak-anak Mami pun sama. Bila bulan puasa tu dia dah siap dah. Dia tulis dah, dia tampal dekat peti ais. Kan? Dekat freezer tu dia tampal. Okay, ini menu dia. Jadi sama ada Mami ataupun Abah lah akan masak ataupun diorang yang akan masak juga. Jadi kita pun dah boleh plan. Kita dah tahu macam apa kita nak masak kan, untuk sahur ke, untuk berbuka ke. Jadi dan kita pun tak membazir sebenarnya kan. Betul. Betul. Tapi kan Puan Zarina, macam Anas ni dia ada thalassemia kan dan dia perlukan rawatan tiap-tiap bulan. Semasa dia berpuasa, maknanya dia berpuasa tu daripada umur dia 5 tahun, 6 tahun kan dah lama-lama walaupun tahun lepas dah start berpuasa penuh ya Puan Zarina ya? Ya, alhamdulillah tahun lepas penuh puasa. Tapi dengan keadaan Anas, dengan keadaan kesihatan Anas boleh melalui maknanya cabaran berpuasa tu, tahan dia berpuasa ya? Kalau misalnya sebab kalau minggu ni Jumaat ni dia tambah darah, transfusi darah. Dia dalam minggu yang dia last ni dia memang akan letih sikit lah. Cara kita nak kawal, kita tak bagi dia main kat luar. Itulah kadang-kadang dia cakap kadang main game, kita bagilah masa setengah jam main game. Kemudian kita mainlah macam mainan yang dulu-dulu. Dia rezeki dia sebab dia ada kawan untuk bermain kan. Kalau macam sebab dia kena pagi-pagi kan kena ambil dulu ubat dia tu, setengah jam baru boleh sahur. Jadi memang 4:30 kita akan kejutkan dia untuk ambil ubat dulu. Kemudian setengah jam nak waktu habis sahur tu baru kejutkan dia untuk makan. Macam itulah. Tapi seminggu sebelum tambah darah tu memang dia cepat letih lah. HB kan dah rendah. Betul. Jadi memang kalau dia tantrum sikit pun kena hadap lah. Yalah Umi kena sabar lah kan. Umi kena hadap lah. Adik-adik lain pun kena sabar juga hadap kan. Tapi maknanya sekarang semakin dia besar semakin dia faham dan mungkin dia dah boleh kontrol lah dia punya tantrum dia kan. Dia boleh. Lepas tu sebab dah besar dia ada perasaan macam malu kan. Misal kalau kat sekolah semua ada puasa, kenapa dia kena makan? Kadang macam masa dia ada satu dulu, kita tak paksa dia puasa sebab yang penting cakap dengan dia, Anas kena belajar solat penuh dulu. Nanti puasa, Anas puasa sikit-sikit.
Tapi dia akan cakap lah, nanti kat sekolah kawan tak bawa makanan, kawan tak bawa bekal. Nanti rugilah anak dah lapar-lapar kat sekolah, balik pukul 5 takkan anak makan. Dia cakap macam tu. Jadi dia sendirilah balik tu, dia macam dia cakap lah, dia tidur lah balik pukul 5.30 sekolah tu kan. Kalau agak sekolah tu 5.30 tu, dia tidur. Macam tu lah. Ya, Masya Allah, kesedaran kan, kesedaran anak-anak walaupun sekecil Anas ni, kalau kita nak bandingkan dengan orang dewasa, kadang-kadang orang dewasa ni yang sihat walafiat, tak ada apa pun, kadang sakit perut sikit pun, sakit perut, nak buka puasa. Sedangkan Anas ni yang memang keadaan kesihatan dia, yang tidak membimbangkan jugalah, tapi kuat kan, maknanya dia punya semangat tu lebih kuat. Ya, Masya Allah kan. Yang penting itulah cakap dalam Islam pun kita malu kan, Nabi pun kita ada malu. Sekurang-kurangnya orang cakap, memanglah cakap mungkin tak ikhlas mula-mula, tapi buat malu. Tapi kan ikhlas tu kita kena pupuk. Jadi kita dah buat, insyaAllah ikhlas tu lama-lama datanglah kan. Ya, betul kan. Contoh yang terbaik ni Anas kan, patutnya maknanya orang dewasa pun kalau tengok ni Anas ni sepatutnya rasa malu lah kan. Kalau Anas boleh berpuasa, ya, dalam keadaan kesihatan yang tak mengizinkan pun Anas boleh berpuasa, apatah lagi orang-orang yang sihat, yang dewasa kan. Masya Allah Anas, baguslah Mami rasa macam ya Allah tengok Anas ni kuat semangat, Masya Allah kan. Tahun ni Anas nak puasa penuh lagi? Nak. Kalau Anas puasa penuh kan, bila apa yang Anas rasa bila Anas dapat puasa penuh? Contohnya hari pertama puasa penuh, hari kedua puasa penuh. Apa yang Anas rasa? Ada rasa perasaan macam mana Anas rasa? Suka ke, gembira, macam mana? Suka dapat puasa penuh. Suka dapat puasa penuh kan? Lagi-lagi bila nak hari raya. Baju raya dah siap ke belum tahun ni? Umi dah beli dah baju raya? Belum. Tahun ni Anas nak pakai warna apa baju raya? Warna biru. Warna biru. Anas suka warna biru ke? Tahun lepas. Tahun lepas warna biru dengan oren suka? Biru merah kuning. Biru merah kuning. Wah, ini orang Selangor ni. Tahun lepas pakai baju colour apa? Hijau, sebab Umi jumpa warna hijau je. Umi jumpa warna hijau je. Yelah tahun lepas PKP tak boleh nak pergi shopping kan. Jadi apa yang Umi jumpa tak apalah, boleh pakai kan. Ada pun yang hijau je. Ada kuning hijau je, dah jadi orang Kedah pula ya? Pink hijau. Pink hijau. Tiap-tiap raya bila habis puasa kan, bila hari raya, Anas balik kampung, balik Terengganu. Balik. Tahun lepas tak balik kan? Seronok tak hari raya dengan balik kampung, dengan kawan-kawan, dengan saudara mara? Seronok tak? Seronok. Okey, Ami nak tanya. Apa yang Anas paling tunggu-tunggu bila masuk bulan Ramadan? Tahun lepas tak boleh pergi solat tarawih kan dekat masjid. So Anas solat tarawih dekat rumah lah dengan Umi, dengan abang, dengan kakak ya? Ingat. Seronok tak solat tarawih berjemaah? Seronok. Anas solat tarawih sampai habis? Tak, sampai 16 je. Ui, banyaklah tu. Masya Allah. Sebelum tu, tahun-tahun sebelum tu Anas pergi solat tarawih dekat masjid dengan Umi, dengan Abah? Solat kadang-kadang pergi. Pergi dekat masjid? Kita buka kat masjid. Buka puasa pun dekat masjid? Ya. Anas paling suka apa? Anas paling suka bila bulan puasa? Dapat balik kampung. Dapat balik kampung bila nak sambut hari raya kau Umi. Itu yang dia tunggu-tunggu tu. Masya Allah kan. Sebab kami ni balik kampung hanya raya dan hujung tahun bulan 12. Jadi setahun sekali, 2 kali je. Itu agaknya dia dah tahu Ramadan, dah nak balik kampung. Ya, dia looking forward kan nak balik kampung. Itu pun motivasi juga untuk dia tu.
Kan motivasi untuk Anas puasa. Sepupu kan puasa, jadi dia kan balik kampung mesti orang akan tanya, makcik tanya, Anas puasa berapa hari? Kan. Masya Allah. Jadi dia nak puasa penuh kan. Umi Anas nak puasa juga kan. Ya Allah. Memang pernah sebab kan apabila dia letih, kalau sebab dia balik tu, kadang waktu berbuka pun kita memang paksa dia berbuka. Tapi memang dia tak nak, dia memang tahan. Dia macam mana pun anak juga puasa nanti, sebab kan sekarang kan video call sepupu-sepupu pun ada boleh puasa kan. Yelah, jadi macam mana Anas nak habis kan, Anas nak habis kan. Kalau dulu sebab atuk dia, arwah atuk janji kan nak bagi RM50, nak besar RM50 tu puasa penuh. Betul. Sebab yelah saudara mara, sepupu-sepupu yang bayi-bayi yang kecil-kecil tu tak faham keadaan kesihatan Anas kan. Jadi diorang seronok lah nak compare kan, nak bandingkan. Okay, Anas puasa berapa hari, tengok kita orang puasa penuh, kenapa Anas tak puasa penuh. Jadi dengan secara tak langsung kan memupuk semangat dia nak berpuasa tu. Masya Allah. Bersaing tu kan, bersaing tu. Yelah kan Anas kuat lah. Abi sukalah tengok Anas kuat sangat semangat Anas kan. Anas suka pergi bazar Ramadan tak? Suka. Kalau pergi bazar Ramadan Anas beli apa? Beli air. Beli nasi apa? Ingat tak yang apa yang Nabi kali pasar malam? Yang cucuk-cucuk tu apa? Beli ayam madu. Ayam madu. Memang Anas ni suka makan ayam kot agaknya ya Puan Zarina. Dia memang suka makan ayam. Dia kalau ikan dia tak boleh ikan macam seketul. Kalau kena ikan macam siakap, tapi ikan sambal, kena buat jenis macam tu. Sweet sour. Ikan yang tulang dia besar-besar. Kalau ikan tulang kecil dia payah kot. Yang jenis yang mudah cubit tu, mudah ambil. Kalau tak dia takut yang kecil kan susah kan. Yang isi dia banyak kan? Yelah, yang isi banyak, isi lembut. Macam tu. Okay, ya Allah, Anas ni kuat lah. Ami suka tengok Anas kuat semangat. Anas rajin nak puasa kan. Jadi Anas ni sepatutnya jadi motivasi untuk orang lain untuk puasa kan. Okay, kalau macam ni tahun ni bersekolah kan, minggu depan dah masuk sekolah balik, cuti seminggu je kan Puan Zarina. Jadi minggu depan Isnin ni memang sekolah, kita sekolah seminggu lepas tu puasa. Mesti penat ni nanti, macam mana Anas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana nanti penat pergi sekolah? Macam mana Anas? Tak pergi sekolah. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Senang. Anas comel lah Anas ni kan. Kalau penat tak payah pergi sekolah. Cuba Mami nak dengar macam mana niat puasa. Anas baca niat nak puasa macam mana? Saja puasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Amin kan. Kalau niat puasa ingat, niat buka mesti ingat kan. Niat berbuka puasa macam mana? Niat doa berbuka puasa. Cepat yang bismillah. Tak ingat. Doa buka puasa ingat tak? Allahumma lakasmika. Sungguh wabika amanah wa ala rizkika Aftarna rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kalau buka puasa kan Anas kan, apa sunnah berbuka puasa? Anas ingat tak? Umi suruh Anas makan umur. Pandai, bagus. 10 markah untuk Anas kan. Mesti Umi kata makan kurma dulu Anas kan macam tu ya? Umi suruh Anas makan kurma dulu kan? Sunnah kan Anas? Anas suka makan kurma ke? Sebab setengah-setengah budak-budak adik tu tak suka. Dulu tak suka, sekarang suka? Sekarang boleh lah makan.
Sekarang bolehlah makan. Nanti kan tahun ni bulan puasa, Anas bagi tahu Umi. Cakap dengan Umi, Umi buatlah air kurma untuk Anas. Kan? Nanti suruh Umi blend kurma campur dengan susu. Nanti Anas makan, jadi bagi Anas kuat, kenyang. Tak letih pergi sekolah. Bila sahur tu minum tu. Sahur selalu makan apa? Makan nasi? Makan nasi. Makan nasi, lepas tu nanti cakap dengan Umi, Umi buat susu kurma. Nanti kalau minum susu kurma, Anas jadi kuat. Kat sekolah tak letih. Letak sejuk-sejuk macam tu. Minum sedap Anas. Nanti pesan dengan Umi tulis dekat menu sebulan berbuka dan sebulan bersahur Anas. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Anas ada pesan apa-apa tak untuk kawan-kawan yang menonton rancangan kita hari ini? Untuk kawan-kawan supaya nak berpuasa macam mana? Ada tak pesan? Tak ada. Tak ada. Cuba agak pesan kat sepupu-sepupu nak suruh dia berpuasa. Sepupu-sepupu? Tak ada juga. Oh lemak tak ada. Alamak tak ada lah pula. Anas cakaplah dekat diorang, puasalah bulan Ramadan, nanti Allah bagi pahala. Boleh cakap macam tu? Boleh. Cuba Anas cakap macam mana? Bukan hanya untuk sepupu-sepupu, untuk pakcik-pakcik, makcik-makcik juga. Puasalah sebab puasa rukun Islam. Puasalah sebab puasa dapat pahala. Nanti kalau kita puasa, Allah suruh puasa kan? Orang Islam kita kenalah puasa kan? Puan Zarina boleh tak share maknanya sebelum kita tamatkan kita punya perkongsian ni, apa sebenarnya cabaran yang Puan Zarina hadapi semasa bulan puasa ni nak kira berhadapan dengan Anas, dengan keadaan Anas. Apa cabaran yang paling besar agaknya? Okey, yang pertama sahur lah sebab kita kena kejut dia 2 kali. Sekali yelah sebab dia nak makan ubat dulu kan? Bagi ubat. Lagi sekali kejut untuk dia sahur. Jadi kalau dia lambat makan ubat, dia lambat bersahur. Jadi pernah sekali tu tapi hari ni baru pecah tembelang lah sebab kita kejut lambat. Jadi kita dah kejut, terpaksa pusingkan jam. Sebab nak suruh dia makan ubat dulu. Lepas tu kononnya belum habis subuh lagi suruh dia sahur. Sebab kalau kita tengok jam, dia pandai nanti dia menangis, nanti makan ubat tak sempat nak sahur. Betul. Kalau tak makan ubat nanti ke hospital doktor tanya, nanti doktor marah kan. Jadi kita pun memang setting bagi makan ubat, kemudian lewatkan jam untuk kejutkan dia sahur. Tapi itulah tadi baru dia tahu, alah sia-sialah puasa Anas, dah tak sah puasa Anas. Risau dia kan, tak apa, Allah faham keadaan Anas. Itu cakap sebab dia masa kan belum akhir balik kan. Cuma lepas tu kalau petang kita lah yang kesian, kadang petang kita tengok dia dah melembek letih, kita yang kadang bukalah dik, tak apa, dah dapat pahala dah. Kita risau kita kan sampai hati tengok ya puan ya. Kok nanti kan tiba-tiba mau pingsan kot. Dia jadi macam tu. Tapi alhamdulillah setakat ni mungkin sebab kehendak. Jadi Allah Ta'ala dah faham kehendak dia tu kuat kan. Jadi pertolongan Allah tu ada bersama sebab kita nak. Jadi sekarang ni kalau kita nak minta dengan Allah. Sebab apa yang Allah bagi kat kita ni sebab kita mampu buat. Itu cakap macam mana nak minta dengan Allah kata. Umi mampu tolong je. Macam tu lah selalu pesan dia apa-apa dulukan Allah. Kalau pergi hospital tu macam kalau pagi hari dia akan cakap lah, kenapa Anas je yang kena, kenapa tiap-tiap bulan nak pergi. Dia macam kan setiap kita kali sebagai ibu rasa luluh hati kan. Lepas tu kalau macam nak cucuk kan, nak masuk darah tu sampai kadang 5 kali cucuk tak jumpa urat tu kan. Sekali kadang sekali yang pernah kadang sekali alhamdulillah. Jadi cuma pesan dia satu je pengajaran kat dia ingat kadang tu sebab kita tambah dahi Jumaat, nanti dia akan cakap Umi dah sedekah belum sebelum kita tambah darah?
Allahu Akbar, dia yang ingatkan kita ya. Sebab pernah sekali tu sebab macam ni, pernah sekali tu dia susah, dia keluar dia tu Umi tak jumpa urat, tak masuk lain kan. Lepas tu ingat, ya Allah ni belum bersedekah. Kata lepas ni Ana ingatkanlah, moga setiap pagi Umi sedekah, kita niatlah sedekah ni Allah mudahkan urusan. Dan rezeki saya lah agaknya mungkin, bukan kita nak bagi, kita nak kongsi lah. Walaupun saya pergi Ampang Rahimah tu ramai kan susah nak parking, rezeki saya jarang sangat selama beberapa tahun saya pergi ni saya tak jumpa parking. Ada je saya pergi, ada je orang keluar dapat je parking. Allah mudahkan urusan tu. Ya, sebab kita cakap ya Allah Engkau yang tetap aku macam ni dalam inna ma'al usri yusra. Ingat dalam kita susah pun Allah memang dah janji dalam kesusahan tu mesti ada senang dia tu. InsyaAllah lah, dia yakin dengan tu kan. Yalah, Allah tak akan uji, macam Allah tak akan uji Puan, keluarga Puan tak akan uji Anas kalau maknanya Puan dan keluarga dan Anas sendiri tak boleh nak menerima ujian tu kan. Jadi dia pilih ujian tu untuk dia tahu boleh hadapi. Ya. Kalau kita nak motivasi dia ni, kita bawa dia pergi, kalau hospital tu kita tunjukkan dulu kan boleh pergi kat ward kan, sekarang tak boleh lah. Masa dia 6 tahun kita pergi tunjuk orang yang lagi teruk, yang sampai kena masuk besi, kena pakai besi. Oh jadi dia kata, wah aku sakit tapi aku masih boleh main. Pergi tambah darah, boleh main macam tu. Jadi dia tengok, orang lain lagi dah teruk. Yalah, masih boleh main basikal, masih boleh makan ayam masak merah kan. Ya, Allah uji Anas, Allah bagi Anas sakit sebab Allah sayang ke Anas kan. Jadi macam mana Anas nak tunjuk Anas sayang ke Allah? Anas puasa, Anas solat, kan? Anas mengaji. Jadi Anas balas balik kasih sayang Allah pada Anas dengan kasih sayang Anas pada Allah, kan? Masya Allah. Beruntung Puan dapat Anas ni kan. Diuji macam ni tapi kuat semangatnya. Masya Allah. Okey, satu pun saya nak tambah. Boleh tak saya tambah? Macam saya duk perhatikan sebab saya ada 5. Mudah-mudahan nanti membesar menjadi anak yang soleh, berjaya dunia akhirat. Amin. Amin lah. Amin. Satu pun saya nak tambah. Mudah-mudahan Anas. Boleh tak saya selit? Saya duduk perhatikan macam anak-anak ni sebab saya ada 5 boleh anak. Dengar tak? Boleh dengar? Boleh. Dia macam sekat-sekat ni. Okey, maaf saya pula hilang tadi ya. Hilang daripada talian. Ya. Lepas tu tak dengar tadi apa Puan Zarina beritahu tadi. Apa tadi Puan Zarina kata nak share dengan anak-anak macam mana? Okey, cuma nak share dengan ibu lah pengalaman tengok anak-anak dengan anak saudara, anak buah. Untuk solat ni, kalaulah anak tu masa darjah 2 dia dah boleh konsisten solat, insya-Allah kita tanpa suruh dah lepas tu dia boleh je solat. Jadi mak-mak ni mana kena masa darjah 2 tu kena berpenat lelah sikit. Sebab saya perhati dalam 5 anak yang ni masuk je darjah 3, kita tak boleh bersuruh, dia yang ngajak adik-beradik dia untuk solat berjemaah. Pengalaman lah sebab yang atas dulu kita macam darjah 2 kita tak paksa penuh. Jadi darjah 3 tu kita masih bersuruh, darjah 4 bersuruh. Tapi 3 ke bawah ni apabila kita tetapkan darjah 2 ke bawah ni tetap darjah 2 dah penuh. Jadi alhamdulillah dia senang. Jadi pengalaman maksudnya mak-mak dia kena macam masa anak darjah 2 tu berpenat lelah lah sikit biar dia tetap dah solat penuh. Macam tu walaupun Nabi cakap 10 tahun berkena rotan kan. Tapi darjah 2 solat penuh insya-Allah. Jadi sekarang ni dia pula yang ingat kita untuk solat macam tu. Alhamdulillah lah, tak perlu dah nak suruh dah. Masya Allah. Ya. Bila dia jaga solat, maknanya yang lain tu kemudian semua mudah kan? Puasanya pun mudah semua. Betul lah Roh. Kadang tak fikir pula kita kan. Betul lah jaga solat. Sebab solat tu tiang agama kan? Jadi maknanya macam Anas ni dia jaga solat, jadi itu sebab dia dengan mudah pun dia nak minta puasa. Dalam keadaan macam mana pun Umi dia nak minta puasa juga kan. Ya. Betul lah. Kita kadang kita ingat benda tu kewajipan rutin tapi kita tak faham hikmah di sebalik dia jaga solat tu kan. Betul.
Ya kan. Masya Allah banyak kita belajar ya sebenarnya. Okey Anas. Anas, dengar tak? Dengar. Okey Anas, dalam tak berapa lama kita nak puasa kan? Jadi insya-Allah ya, Mami doakan Anas dapat puasa tahun ni dengan sempurna ya. Allah beri kekuatan untuk Anas ya. Menyelesaikan puasa Ramadan Anas, bagi kekuatan, bagi pahala berganda-ganda untuk Anas. Mudah-mudahan kan nanti Anas dapat ganjarannya. Kat dunia pun dapat, kat dunia nanti Umi masakkan sedap-sedap kan. Dan ke akhirat nanti mudah-mudahan ya Anas, Mami doakan untuk Anas, untuk Umi ya, untuk sekeluarga puan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya bulan puasa ni nanti. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. Amin. Okay, nanti Anas share dengan kawan-kawan ya, beritahu Anas cerita tentang puasa dengan kawan-kawan ya, di FB, TikTok TV, dekat Facebook. Nanti Anas boleh tengok. Anas pun boleh tengok sendiri juga nanti bila kan dah rakaman nanti, bila dah siap Anas boleh tengok lagi. Ya, share dengan kawan-kawan, share dengan cikgu, dengan ustazah kat sekolah. Selain daripada program ni yang Anas ada ni sekarang ni, yang Mom's Coffee Talk, kita ada program-program lain juga Anas. Banyak program di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ni. Kita ada program TikTok Premier, kita ada program TikTok International. Dan kalau Anas perasan ya, macam dekat TV Al-Hijrah, kita ada program My Quran Time. Nanti ya, tiap-tiap hari Anas boleh tengok ni, cuti sekolah pukul 12.30 hari Anas boleh tengok My Quran Time ya, belajar mengaji sama-sama kan, dengar tadabbur daripada ustaz kan, Anas belajar ya. Anas terang hati, masya-Allah, tengok Anas ni bijak orang dia. Macam-macam kita ada ya. Jadi Anas boleh tengoklah. Anas boleh tengok di FB, TikTok TV, Anas boleh tengok di TV juga. Terima kasih banyak-banyak untuk Anas hari ni kerana sudi berkongsi ya. Sama-sama kasih juga daripada Mami untuk Anas ya. Terima kasih Puan Zarina sudi berkongsi pengalaman ya bersama Anas hari ni. Mudah-mudahan. Okey, sama-sama Mami. Sama-sama. Terima kasih juga menjemput kami ya. Dan kalau untuk semua ya penonton di luar sana, kalau nak menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, bolehlah menyumbang di akaun yang tertera. Kalau kita tengok di slide ni, kita ada account number untuk tabung gerakan Al-Quran. Alhamdulillah ya, Masya Allah, kalau kita tengok tabung gerakan Al-Quran ni adalah yang menggerakkan semua program-program di bawah Warisan Ummah Ikhlas Foundation ni lah, di bawah program Quranic Valley ya, sebab kita punya visi, kita punya objektif adalah untuk mengqurankan ummah dan mengikhlaskan bangsa. Semoga kita sama-sama masuk syurga sekeluarga. Dan nanti ya Puan Zarina, kita ada World Quran Hour ya pada 6 hari bulan Mei, 24 Ramadan. Ya, kita ada World Quran Hour dan tahun ni misi World Quran Hour kita adalah misi surah Al-Mulk. Ya, nanti sama-sama insya-Allah kita ikuti. Tahun ni kita buat secara virtual lah. Sebab ada pandemik ni kita buat secara virtual. Nanti Anas sama-sama ya sertai. Okey, terima kasih Puan Zarina, terima kasih Anas sekali lagi. Kami ucapkan selamat berpuasa. Ya, selamat menyambut Hari Raya sebulan lagi nanti. Ya. Terima kasih Anas, terima kasih Puan Zarina. Dan terima kasih semua penonton. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan Ramadan. Allah berkati Syakban kita yang berbaki beberapa hari lagi dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.